Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izinnya dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih banyak Tuan Pengerusi acara, bahagia Dr. Hasnul Faizal bin Husin Amri, Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam membicarakan topik mencari keberkatan, mencari keberkatan rezeki dalam bekerja. Jadi semua orang dah tahu dah ni kan, tajuk ni, tajuk senang dan semua faham, cuma tinggal lagi buat tak buat lah kan? Bukan tak tahu dah amanah dalam bekerja macam mana, bukan tak tahu the do and the don'ts macam mana, tapi itulah dia hidup kita ni. Dalam dunia ni 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya mati esok. 3 je Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya dari segi nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Bila sebut tentang silaturahim, kita semua kena baik antara satu dengan yang lain. Yang tempat kerja ni kena baik semua. Baik sebaik-baik antara satu dengan yang lain. Dan bila cerita tentang baik tu, jangan memutuskan silaturahim. Kadang-kadang dia baik, dia ikut grup. Dia masuk batch mana, dia geng yang mana, grup mana, kategori umur, dia grup-grup tu je. Kalau minum, dia grup tu saja. Yang lain, grup lain lah. Lepas tu kalau ada budak baru masuk, macam bagus budak tu. Kan? Macam good-good tu. Kan? Lepas tu panjang muncung. Kan? Jadi makna kata kadang-kadang dari segi tu pun tak betul lah. Kena baik. Bila bercampur dengan semua. Jangan sebab apa? Silaturahim ni berat. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah tak akan terima amalan dia. Amalan kebaikan dia tergantung. Malahan doanya tidak akan dimakbulkan. Jadi saya bukan nak cerita silaturahim, tu tajuk lain. Maknanya kena panggil lagi lah tu. Kan? Jadi mana cerita silaturahim tu tajuk lain lah. Silaturahim. Itu yang ketiga. Yang kedua, amanah. Nabi sebut, la imana liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Semua orang yang bekerja ada janji. Tak percaya, cuba tengok. Sama ada dia COF atau apa, sama ada dia COS ataupun dia CFS, sama ada contract for service atau contract of service, semua dah ada janji. Akan ini, akan itu, akan ini, bawah tu bersetuju untuk diberhentikan, ditamatkan kontrak sekiranya melanggar apa-apa klausa berdasarkan apa yang telah diperuntukkan. Dan bawah sekali tu, memang tu tanda tangan kita berserta dengan tarikh dan bersedia rela. Malahan sebelum kerja aku janji, walaupun tak angkat tangan, dia sign aku janji tu kan. Jadi kita pun main tonyoh, tak pernah perasan janji dan nampak kerja kan. Nampak kerja, lepas tu bila kerja pula kan, dulu nak sangat kerja, siap mak kita kat kampung baik kenduri, alhamdulillah pek kerja government, pak kerja kerajaan. Yalah, kerja kerajaan lah kan. Bila interview tu tanya kenapa nak kerja kerajaan, terjamin. Apa terjamin? Apa jaminan? Boleh buat loan. Itulah jawapan kau kan. Aku tak tahu. Saya pernah interview tu kan, macam itulah orang-orang yang jawab kan. Jadi tapi tak apalah, tapi amanah tu lagi besar daripada itu. Apa yang telah diberikan. Amanah ni pula menjaga hak-hak yang sepatutnya yang kita laksanakan. Ada beberapa jenis amanah yang saya nak kongsikan sebelum kita cerita tentang keberkatan rezeki. Amanah, jenis-jenis amanah, yang pertamanya mengetahui bidang tugas. Itu kena tahu. Tugas kita apa? Yang bukan kerja kita jangan nak buat. Walaupun kita nampak ada keuntungannya kat sana. Kena faham. Mana bidang tugas kita setakat kita saja. Jangan nak uruskan orang punya urusan. Macam contoh lah dulu saya bekerja dulu. Adalah saya berjaga 80 orang penguatkuasa. Jadi penguatkuasa ni dia pula terlibat dengan apa? Dengan penguatkuasaan, tapi dia menguruskan pula lesen orang. Contoh macam itulah. Contoh kita uruskan tempahan-tempahan tertentu untuk orang. Jadi makna benda tu tak ada kena-mengena dengan tugas kita. Tu kena hati-hati. Jadi kalau lain kan kita diamanahkan. Contoh program hari ni ada jamuan kan? Ada jamuan kan? Jadi jamuan tu diamanahkan. Siapa yang amanah? Tak apa-apa, bak aku carikan. Sebab mungkin atas dasar cari kurang. Benda tu mungkin dari segi mata kasar nampak tak ada apa-apa. Tapi pada orang yang berhasab keuntungan daripada situ,
Jadi sebenarnya benda tu yang jadi syubhah, kadang-kadang tak perasan. Tengok, benda tu pun kena diperjelaskan. Lepas tu waktu bila makan, adakah sebelum program atau selepas program? Kena cek tu. Kan? Penceramah boleh makan dulu ke atau makan kemudian? Kena cek. Confirmkan betul-betul. Kan? Contoh lah kan. Jadi sebabkan penceramah lambik, kita makan kemudian lah. Kan? Jadi mana kata, sebab tadi saya dah tersilap, saya ingat Majlis Sukan Negara. Saya dah sampai Sanun dah tadi, sebab lambik nak bagi kan, location tu. Puas minta kan. Tak apa dia sibuk mana pun tak tahu. Sudah aku naik dulu, kau naik kemudian. Macam tu kan. Tak adalah aku awal. Tak ada apa, yang penting selamat lah. Selamat. Alhamdulillah. Jadi mana kata, tahu tentang tugas kita, kalau kita tak pandai, tolong tanya. Jangan mandai-mandai ikut takrifan sendiri. Biar dia sejajar dengan kehendak tempat kerja kita. Amanah ni kena jaga. Amanah ni semua Allah Ta'ala akan tanya amanah. Amanah sebagai ketua pengarah nombor 1 sekali kena tanya. Kan? Kemudian pegawai kanan yang sibuk nak kerja jawatan kanan tu kan, pun kena tanya tu. Sebab pengarah kata, saya dah bagi dah dekat pegawai saya. Pegawai kanan dia tak boleh dah. Dia tak boleh nak tolak kat orang lain. Yang anak-anak buah pun tersebab jangan minta-minta naik pangkat. Naik pangkat tu datang amanah. Kalau dapat naik pangkat, alhamdulillah. Kena terima sebagai amanah, laksanakan amanah tu. Tengok the do and the don'ts. Benda yang boleh buat, benda tak boleh buat. Tu sebab jangan minta sekarang ni, biar tak di pengarah. Cuba tengok di pengarah. Sibuk. Kadang-kadang mentori panggil. Kadang ni panggil. Dia malam dah boleh pergi pasar malam. Dia tak boleh pergi. Dia nak pergi mesyuarat lah, begitulah, inilah. Majlis rasmi kena pergilah. Aduh, majlis rasmi pula. Siapa suruh minta di pengarah? Kan? Contoh lah kan? Betul kan? Memang dah itulah kan? Memang tu. Macam saya dulu lah, waktu bekerja kejap-kejap majlis rasmi ni kena pergi. Kadang bos tak dapat pergi, kena wakil pula. Kan? Itulah pula ada orang kata give and take dah lah kan. Jadi ke mana ada baik, adalah yang di sebaliknya tu adalah. Tu sebabnya kalau kita nak kahwin mana kan, dulu bujang lain. Bila nak mana kahwin, dah kahwin baru tahu betapa azab yang melayankan anak perempuan. Kan? Baru tahu. Kau yang nak kahwin, ngata mana nak kahwin kan? Agak kahwin lah. Yang perempuan pun baru tahu. Dah kahwin baru tahu betapa pemalih jantan ni kat rumah baru tahu. Jadi makna kata benda tu dia bukan datang percuma, semua datang ada harga dia. Harga dia tu kita cerita amanah tadi kena jaga. Amanah sebagai suami, amanah sebagai seorang ketua keluarga, amanah sebagai seorang ayah. Paling berat seorang ayah lah. Tu sebab kunci nak bawa keluarga pergi syurga ni, suami pegang. Isteri ikut je, ikut sahaja. Jangan banyak cekadak. Faham? Marah tu, marah. Petikai. Menjawab, tetap menjawab. Dalam hati menjawab, dua pula macam tu pula. Ada. Aku tak tahu dalam hati kata. Aku dengar tu. Walaupun kau tak cakap kan. Kan? Tapi benda-benda yang baik, mana benda tak baik, tegurlah suami tu. Abang tak boleh macam ni bang, tak boleh macam ni. Makna semua tu amanah. Sebagai seorang anak pun ada amanah. Orang tanya saya semalam, antara anak lelaki dengan anak perempuan, siapa yang patut jaga mak dia? Kau tanyalah, kau ada bent ke, ada benti tak? Ada tak? Kalau ada tak kira lelaki perempuan, semua kena wajib jaga mak ayah dia. Fikirkan peranan dia. Sebagai seorang suami, tak boleh halang isteri nak jaga mak dia. Tapi kalau dia halang, memang isteri akan aku, tapi memang bungkur lah suami tu. Tahu bungkur? Bangang melantun-lantun lah, macam tu lah. Payah mana nak faham. Tak. Isteri tu, mak dia sakit. Jadi dia nak jaga mak dia, maka kita kena izin, bagilah dia jaga. Sebab tu makna kita pun dapat pahala sebab mengizinkan dia jaga. Dan orang lelaki tak boleh paksa isteri tu jaga mak lelaki. Ingat, tak boleh paksa jaga mak ayah. Tapi kalau minta tolong, boleh. Ada isteri yang baik nak tolong jaga. Paling baik dia tolong jaga, bagi upah. Nah, duit belanja nanti sementara jaga mak tu. Terima kasih banyak lah. Abang pun kerja. Tahulah abang sejak jadi pengarah ni susah. Contoh. Bukan pengarah sini dah, tempat lain. Memang jadi pegawai, jadi apa kan, kadang kesibukan kita, kadang isteri kita, kadang kita tak boleh jaga macam mana orang perempuan jaga. Jadi makna bila isteri tu kalau isteri tak nak jaga, tak boleh lah bang, saya ni tak larat lah bang nak jaga. Macam tu kan. Jadi cakap tu orang. Itu dari segi dekat tempat kerja pun macam tu. Jangan cakap kan pegawai ni, staff-staff ni semua ada tanggungjawab kita, amanah kena jaga. Masuk pukul berapa kerja, tengok. Masuk pukul berapa, balik pukul berapa, amanah tu. Tu sebab kena datang awal. Jam lah, tolong jangan bagi jawapan jam. Masa bila tak jam cakap.
Yang tolonglah jangan begitu. Dah tahu jam, so keluar pukul berapa? Dah keluar lambat, jangan salahkan jam. Lori terbalik depan rumah betul, tak boleh keluar pagar dah rumah tu. Itu fahamlah. Dia kat jalan memang dah tahu kan. Tapi memang adalah keadaan luar biasa. Lori tu melintang. Dua-dua jalan blok. Contoh kan. Ke kiri, ke kanan tak boleh. Saya pun tak tahu nak buat apa sekarang ni tuan. Saya sekarang ni tuan, dapat daripada pukul 5.30 pagi tadi ni jam ni. Dia punya membongak tu kan. 5.30 pagi kalau keluar kau dah sampai dah kan. Saya tu sebab saya memang kepantangan saya lambik tu. Tu sebab saya tadi alhamdulillah saya datang awal. Saya tak datang ngam-ngam. Saya keluar pukul berapa tadi? Saya dalam subuh tadi dah keluar. Saya kalau ada camah kat Kelumpur, saya akan subuh kat tol Sungai Besi. To make sure saya sampai kat tempat tu awal. Maknanya kalau dalam pukul 9 tu, kalau start camah tu maknanya saya dah ada lah kawasan sekitar. Duk minum dulu, jangan lambat. Rupa-rupa salah tompek tadi. Tapi alhamdulillah saya sadar salah tompek tu pukul 8.30 sampai pukul 9. Cuma salah blok pula parking. Sebab location kan. Jadi yang keduanya mempunyai tanggungjawab dan tidak membebankan orang lain untuk menyelesaikan. Itu amanah yang kedua. Mana kita tanggungjawab kita selesaikan. Jangan susahkan orang lain yang bukan kerja dia. Tetapi dalam hal kita bercuti, itu sebab kita mohon dengan bos kita. Jangan marah bos. Kita masalahnya minta cuti dengan bos, tapi kita marah bila bos tak lulus. Bos tak cuti pun lah. Hari tu semua kena kerja. Ni je lah. Kau tengok kat belakang dia tak perhati. Dia cerita dengan semua. Dia tak bagi aku cuti ke tu? Sal. Cuti aku banyak lagi tau. Cuti aku banyak lagi tau, dia kata. Cuti banyak kena ingat. Dengar ayat saya ni. Cuti adalah merupakan satu keistimewaan. Bukan satu hak. Ingat Sebab kalau hak kau tak payah minta dengan bos kau tu. Bila kau minta, mana bukan hak kau. Faham? Kena faham tu. Nak marah-marah lah. Tapi itulah dia. Saya dulu pun jadi pengarah. Saya tahulah orang minta. Dia bawa file tinggi tu. File tinggi. Bukan cerita atas tu, bawah. Borang cuti. Bawah sekali. Dia pandai tu bawa. Ya Allah, bawa semua perasan lah bos. Ni abang orang cuti. Itulah abang kalau boleh nak cuti, tak boleh. Tak boleh. Yalah, macam mana staff tak marah kan? Dia tak bagi cuti. Semua orang kena kerja hari tu. Sampai hari tu, bos yang cuti. Macam mana tak marah kan? Tapi bukan sinilah, ni tempat lain. Tempat lain. Tapi sebenarnya betul, minta cuti biarlah benda. Kadang saya pun tak faham kenapa kau minta cuti. Tengok alasan. Urusan anak di sekolah. Pasal? Anak kau kena buat presentation pada pagi sampai maghrib. Sampai tak lagi kerja. Urusan di bank. Pasal? Pembentangan kertas kerja untuk Governor Bank Negara. Betul, cuba tengok balik borang cuti. Kalau dekat Harmis yang kau isi tu, cuba tengok balik. Benda yang boleh selesai 2 jam, 3 jam, kenapa nak cuti? Cakap. Tanya balik diri kita. Selebih itu buang masa. Baik benda lain. Lain lah kalau urusan tak dapat dielakkan. Pergi kes mahkamah, jaga mak. Ada benda kes-kes apa, mak masuk hospital, kena jaga, kena uruskan mak. Tu lain. Kadang benda-benda minta cuti saja sebab dah lama tak cuti. Cuti sebab dah lama tak cuti. Dah lama mak tak cuti. Itulah perempuan kan tanya. Dia tak cuti bang, ni kerja teruk sangat. Dia cuti. Itu satu hal juga. Tulis cuti sebab isteri suruh. Tulis arahan mandatori. Kan sebab saya sebut dalam talk saya tu, suami adalah kepala keluarga. Ingat. Tetapi isteri tengkuk keluarga. Tongkuk kalau patah dengan kau padam. Jadi baik kau dengar cakap tongkuk tu. Dengar cakap tongkuk tu. Kan orang perempuan ni dia bukan apa. Dia punya satu semangat yang lain dalam diri dia. Jadi dia boleh minta sesuatu tu kalau dia nak tu kan. Selesaikanlah. Dia cara dia tak nak tu kau kena faham. Kan kau kena faham. Kena faham. Bila kita cakap dengan dia, nak pergi makan tak? Macam tu kan. Cakap lah, nak makan kat mana? Ikutlah. Okay lah, kita makan kat McD lah. Suka hati lah. Dah makan.
Dia makan sikit je. Macam tak selera. Sampai kat rumah, dia baru cakap, dah lama tau, hari ni langsung tak merasa nasi. Tadi kita tak cakap kata. Dia tak cakap tadi tu. Tu kadang selera tu cakap. Orang perempuan kena cakap tu terang lah. Sebab bukan semua lelaki yang faham. Tahap IQ lelaki dalam memahami perempuan ni memang lambik betul tu. Bukan semua orang yang pantas. Jadi korang kena tahu itu orang. Orang perempuan ni macam tu. Dia tak nak tu sebenarnya nak. Dia nak tu kadang-kadang tak nak. Ikut abang lah mana yang baik. Jangan boli dulu. Bincang lagi dengan dia. Ikut abang lah. Belum tahu lagi tu. Ikutkan. Ya? Kita lelaki ni bukan takut bini tu. Bini menakutkan. Tu kena faham. Ingat tak kisah yang raja takut dengan permaisuri tu. Raja tu takut dengan permaisuri. Jadi macam mana nak lawan bini aku ni? Ada tak cara? So dia cari, dia panggil semua lelaki, rakyat jelata dia yang lelaki ke dalam negara dia tu. Jadi dia kata semua lelaki dah berkumpul kat istana tu. Siapa yang takut bini, berdiri belah kanan better. Semua pergi belah kanan. Ya Allah, takut semua. Pandang baik ada seorang yang berani. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku lah turun. Punya berani. Raja dia suruh turun tau. Raja pun turun. Sekarang kau cakap lah. Macam mana cara nak lawan bini betul. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut. Ingat dia berani tadi. Lagi tahu takut. Dengan raja pun dia tak takut tau. Dengan bini dia takut. Ada cerita je lah. Tapi sebenarnya lelaki ni dia bukan takut. Tapi sayang. Sayang sebenarnya. Kan? Tu pun ada amanah dia. Didik isteri kita tu. Termasuklah didik amanah yang didik isteri ni. Termasuk juga apa tau? Termasuk juga memberi nafkah. Tu amanah tu. Orang lelaki jangan bagi alasan. Aku kerja kat sini kerja aku biasa-biasa, gaji tak banyak. So tak bagi duit belanja. Tak maaf abang tak boleh bagi belanja. Kau minta darah dengan kawan kau boleh belanja makan. Kau boleh pergi minum, kau boleh beli macam-macam. Handphone kau bertop up setiap minggu. Lepas tu handphone kau jap-jap tukar casing, Lepas tu jap-jap tukar telefon, screen protector, tukar boleh, ada duit. Apa pasal bagi duit kat bini tak boleh bagi? Nabi tak khabar mesti bagi 1,000, Nabi tak khabar mesti bagi 2,000. Nabi cakap seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu juga punya hak atas kamu. Termasuklah memberi nafkah tu. Memberi nafkah pada isteri wajib pada seorang suami. Bagi. Dia tak sebut banyak. Yang penting bagi. Orang lelaki bagi. Bagi paling tidak yang memungkinkan dia hidup sampai besok. Nafkah tu. Makna beli nasi ke, bagi cukup lah nak beli nasi lemak, beli nasi goreng ke, dia bagi kerja, nak ambil yang RM5. Tahu? Orang perempuan pula, bila suami bagi, jangan sindi-sindi. Nah yang abang tak boleh bagi banyak dah. Bagi duit belanja RM5. Takat RM5 tak payah bagilah. Jangan cakap macam tu. Kan RM5 kalau bayar untuk makan kita seorang okey dah tu kan. Macam tu boleh lah. Nasi bajet boleh lah kan. RM10 dapat apa? Rumah ayat dia kan. Jangan. Kan? Cuba salah bakal bagi kan. Nah ambil. Bang. Tak apa. Abang ni susah-susah. Abang ni bagi ni. Abang duit belanja dia tak? Macam tu isteri yang baik. Tak apa. Abang buat sini. Abang macam ni. Abang bagi sikit je. Nanti besok abang naik pangkat. Dia lebih abang bagi lebih. Doakan abang kan. Sentiasa abang. Always. 7 hari mencintaiku 2. Saya cakap tu. 7 hari mencintaiku. Kan? Iyalah. Mana kata bagi tu bila suami bagi. Tapi bila suami dah bagi banyak. Contoh, suami dah naik pangkat. Yang jawatan pengarah misalnya lah. Contoh. Nah, yang tak adalah banyak sangat. Ambil lah 1,000. Contoh. Ambil lah duit belanja bulan ni 1,000. Orang perempuan yang bekerja boleh nak tolak. Abang, abang ada gaji juga. Abang jangan risau, okey? Duit ni, abang simpan. Saya tak nak. Orang lelaki jangan risau. Itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi, dia memang ambilnya. Macam mana kalau dia terfikir, dia akan pulangkan balik. Jadi nak bagi tu fikir sebelum bagi. Jadi itu pulanglah kan. Jadi tapi wajib. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri walaupun isterinya bekerja. Terima kasihlah isteriku kerana tolong bayar juga duit bil, duit apa. Terima kasih banyak.
Jadi ni belum cerita berkat rezeki lagi ni. Ni belum cerita amanah. Amanah seterusnya adalah melakukan setiap tugasan dengan bersungguh-sungguh. Tak adanya sifat asbul. Tahu asbul, asabuleh. Janji siap. Tak ada, makna kena buat sungguh-sungguh. Sebab Nabi kata, Allah paling suka hambanya buat sesuatu, buat dalam keadaan baik, teliti dan sempurna. Nabi sebut. Buat yang terbaik. Bukannya sekadar-sekadar je. Buat paperwork, buat sungguh-sungguh. Tu sebab jajak tunjuk kat bos, ni okey tak bos? Buat macam ni, buat macam ni, tambah pula ni, poin ni. Ceklah balik. Jadi kita tengok bidang tugas kita, buat dalam keadaan yang terbaik. Ini buat pun sekadar macam tak buat aja. Jadi benda tu akan membazirkan masa, tenaga dan merugikan. Jadi buat dengan cara yang paling baik. Kan? Jadi ikutlah bidang tugas masing-masing. Kemudian menunjukkan komitmen kita. Cara kita bekerja, datang. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat. Yang pertama nama dia administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Dia memang on time. Tu administrator. Meja dia kemas je. Tahu apa, sapu sip barang dia tahu. Siapa ambil meja aku ni, siapa ambil barang aku, siapa ambil file aku, sebab dia dah susun dah. Frame gambar dia kat mana. Dia dekat laci pertama apa, drawer kedua apa, drawer ketiga bekal makan. Contohlah, dia dah tahu dah. Dia dah susun kemas. Kategori yang kedua nama dia performance. Memang kerja dia memang gila bab satu. Memang kerja gila bab satu. Memang kerja memang gila babi lah. Kau tak faham lah. Payah sangat lah. Makna kerja sungguh-sungguh betul. Sungguh-sungguh kerjanya. Dia ni memang jenis kerja paperwork ni. Memang kerja deadline. Kalau bos bagi kerja, bos gemar bagi kat dia. Bos ni memang bos. Kalau bos saya sepah meja dia. Sebab banyak benda nak disiapkan. Bos sayangkan dia sangat. Kejap dia. Dia tu biasa masuk dalam pukul 8, 8:05 minit. Dia lewat pun lewat sikit je. Tapi dia balik memang. Kadang lepas pukul 6 baru balik. Kadang malam baru balik. Macam banyak benda nak siap. Baru sepah meja sampai kat bawah meja pun ada barang. File aku bagi kau tu mana tu kat kaki tu. Itu. Dah siap dah tu, ambil lah. Jadi dia tahu. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga dia kerja kat pejabat. Ada. Cara kau gelak pun kau tahu ada orang. Jadi makna kata memang ada. Dia orang ni pula susah nak jumpa kat pejabat, nak jumpa kat cafeteria. Dia kata kalau tak pun, tak beli tak apa. Kau tengok je dulu. Tu memang ayat biasa. Dan kategori yang keempat, nama dia follower. Dia ikut orang je. Kau pergi tak camah esok. Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Macam tu kan. Dia tengok senarai nama siapa yang pergi lagi. Lepas tu, contoh pergi kursus 3 hari 2 malam kan. 3 2 malam pergi kursus. Hari ketiga kan habis kau apa? Hari ketiga habis kau apa? Kau 12 macam tu lah. Dia akan tanya, kau balik office balik tak? Balik rumah terus kau jangan tiba-tiba balik office Kita semua terus balik betul kan? Confirm. Pak menangkup gelak tu betul tak pernah buat tu. Bincang, dia siap bincang tu sebab tak nak nanti dalam 5 orang tu ada seorang balik pejabat, tapi sama tak balik pejabat. Kau faham tak? Macam itulah keadaan dia. Itu dia ceritanya, tu reality kan, reality. Tapi sebenarnya orang perempuan ni macam itulah. Yang tentang balik on time bagi kat perempuan. Sebab orang perempuan ni komitmen dia pada bukan hanya dekat pejabat. Mak jawab. Dia punya semangat tu betul. Iya, budak lelaki, orang lelaki lah kat tempat kerja, dia nampak mesin pancekat tu. Nampak mesin pancekat kan? Dia buat apa tau? Dia tengok, alah ramai lah. Minum malu. Minum. Orang lelaki dia boleh. Sebab kalau dia balik sekarang, lambat. Tengah jam ni, lek lu. Alah, hai, kawan yang seorang ni. Saling setan menyetan antara satu sama lain ni kan. Borak, lepas tu balik. Lepas tu buat muka penat. Sampai rumah, mesti buat muka penat ni, suami. Assalamualaikum, salam. Abang, lambat balik ni bang. Banyak kerja dia. Kan. Nampak tak? Itu ayat orang lelaki standard. Kan? Orang perempuan, macam mana pun dia mesti cepat. On time. Sebab dia pukul 5 tu, dia dah terbayang dah. Anak. Tanggungjawab kat anak ni orang perempuan. Kan? Dia tak anak dia, anak mak mentua dia. Antara dua tu. Kan? Dia memang tu. Laki kau lah. Alah, hai, tak faham lah. Tanya anak mak mentua siapa, anak mentua siapa. Payah betul lah. Pakai bahasa lain sikit, mula menung.
Aduh, anak mak mentua. Kan tu sebab tengok muka dia stres tau bawa kereta petang. Pukul 5. Tengok kat traffic light tu. Dagu atas steering. Bodoh traffic light ni. Dia marah traffic light tu. Dia lambat tu, dia marah traffic light. Tu. Bangam tu kereta depan ni cepatlah. Tin. Kereta tu parking. Ayah betul lah. Marah. Itu tu masalah dia. Jadi, lelaki dia bawa dia relax dah. Balik tu relax. Dia tak kerja apalah. Dia tahu timing kan. Jadi so tentang tu faham lah kenapa kan. Tapi cumanya amanah ni kita kena tanya balik. Sebab orang yang panjkat yang 5.00 tu. Yang duduk depan sekali. Muka yang sama. Dan dia saya cakap lah. Belakang. Itu seorang yang belakang. Untuk mendapatkan hole in one 5.00 tu. Dia kena berapa minit sebelum kena ada kat sana. So amanah kerja. Jangan bohong lah bawa file dekat depan mesin panjkat buat kerja untuk settlekan sebelum jaga tau. Sebab itulah kadang-kadang benda daripada amanah tu tadi akan bawa kepada keberkatan. Kita akan cerita sekejap lagi. Dan begitu juga menjauhkan diri kita, amanah ni juga menjauhkan diri daripada sebarang perbuatan khianat. Perbuatan khianat, benda-benda tak jujur, benda tak amanah dalam kerja. Contohnya tipu claim. Tak kisahlah. Overtime. Tak buat overtime tapi tulis buat overtime. Kan? Ataupun claim mileage. 5 orang. Jadi bahagian keuangan, bahagian claim akan tulis. Borang query. Dia lekatkan query tu. Kenapa claim berbeza lagi mahal berbanding orang lain yang pergi kursus yang sama. Pada tempat yang sama, tarikh yang sama. Apa tu mula lama? Macam duit mak bapak dia. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Tu jawapan dia. Sebelum orang marah kan. Kadang orang marah. Bila bagian kewangan query sikit marah. Dia tanya sebab besok nanti bila dia tanya dia boleh jawab. So kita jawab dengan jujur. Sebenarnya saya tak tahu jalan. Jadi dekat roundabout dia bunyi busing dah 3 kali. Lepas tu dekat simpang tu saya dah salah simpang pula masuk. Tu sebab klaim saya berbeza. Jawab macam tu. Biarlah dramatik pun tapi kita jujur. Kan, yalah betul kan, kita kena jawab dengan jelas lah macam tu lah. Benda bila kita, masalahnya bila melibatkan benda-benda tak amanah, itu sebab ceritanya keberkatan. Itu sebab sabda Nabi SAW, 4 perkara sekiranya kamu memilikinya, kamu tidak akan dibalasan terhadap apa yang kamu tidak buat di dunia. Maknanya kalau kita buat 4-4 ni, kita tak ada balasan kat dunia, malahan akhirat kita dapat pahala. Apakah dia? Yang pertamanya adalah menjaga amanah. 1. Yang kedua, bercakap benar. Berbunyi lah tu. Bunyi pula lagu ni, lupa lah silent. Tahulah orang ni 9 kan. Okey. Jadi, jaga amanah, bercakap benar, berakhlak baik dan mengawal pemakanan. Pertama, jaga amanah. Kedua, bercakap benar. Ketiga, berakhlak baik. Dan yang keempat, mengawal pemakanan. Maksud kawal pemakanan ni, jaga halal haram. Jangan main tolan ya. Kan? Sebab itulah disebutkan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Penjara ni mungkin dinding ni berapa langkah aja. Dinding belah kiri berapa langkah, kanan berapa langkah, depan berapa langkah, atas pun bumbung takat tu aja. Toilet pun kat situ. Malahan kalau ada peluang pergilah melawat penjara, kompleks penjara Seremban. Ada satu blok lama tau. Satu blok lama saya pernah camah dalam tu. Blok mana bangunan lama lah. Toilet pun tak ada. Dia dalam ruang yang kecil tu kan. Lebih kurang ni lah antara ni kan, antara ni bendul tu dengan yang ni. Ini macam tu je dia punya lebar dia. Mengekot lah tidur. Bengkok macam tu tidur 4 orang, 5 orang. Kemudian dia siapkan satu baldi tempat buang air. Bayangkanlah kita jamban tu pun kadang-kadang, kalau dah flush pun kadang-kadang ada bau lagi tu. Kalau terbuka pintu tu, bayangan ni pintu pun tak ada. Baldi pula tu. Bukannya flush. Dan pegawai penjara tu 2 jam sekali akan pergi tukar baldi tu. Dan dah dia cebok pakai ada botol apa tu ya. Pakai botol besar tu, bukan botol ni lah kan. Botol besar tu. Bayangkan tu kan. Susah penjara ni. Maknanya makan pun bukan semua benda boleh makan. Apa yang ada je lah. Kan? Boleh tak cakap pakai penjara? Bang, kalau boleh hari ni nasi ayam, ayam tu nak kepak.
Nak kena pijak kan pegawai penjara tu kau buat lah. Kan? Tak tapik lah kan. Macam tu juga kita dalam hidup kita bukan semua benda boleh cakap. Bukan semua benda boleh makan. Bukan semua tempat boleh pergi. Jadi itu penjara bagi orang yang beriman. Bukan semua duit kita boleh ambil. Jaga hak kita. Jaga hak orang. Mana hak kita ambil lah. Kan? Kalau kita nak sedekah dengan orang tu, jaga hak kita. Maksudnya sedekah kat orang. Kan? Itu yang terbaik lah. Pada setiap harta seorang Muslim itu, ada hak Muslim yang lain. Itu Nabi sebut. Jadi itu di dalam bekerja. Itu sebabnya ketentuan nak kaya dalam bekerja, jangan minta. Memang takkan kaya. Nak kaya, takkan kaya. Tapi, murah rezeki yang tu kita kerja. Itu sebabnya kalau orang sambut birthday, saya selalu doa, saya sama selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu doa yang paling baik sekali. Panjang umur dengan segala kebaikan. Makna biar panjang umur tapi ada kebaikan. Daripada panjang umur nyusahkan orang, baik apa? Panjang umur, 60 tak mati-mati ni. Kau yang minta panjang umur dulu. Kau yang minta panjang umur dulu. Betul tak? Itu sebab minta panjang umur tu biar lapik. Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan, ya Allah. Dan murahkanlah rezeki aku dengan segala keberkatan. Duit banyak tapi duit haram. Buat apa? Tak ada berkat dia. Itu sebab mungkin kadang-kadang kita dapat duit. Kita tak tahu kenapa anak kita tak pandai. Kita suami isteri belajar tinggi-tinggi. Kan? Pangkat bagus-bagus. Tapi kenapa anak tak pandai? Cek balik rezeki yang kita dapat. Cek balik apa yang kita bagi. Kadang, duit ni duit haram. Jangan kau belanja beg makan. Kita buat tukar sport rim. Ada yang ajar macam tu. Kan setan menyetan ni. Kan? Dia tukar sport rim, masalah dia terlupa tu. Sport rim tu bukannya setiap kali pergi kerja dia tukar pakai rim biasa. Itulah sport rim yang dia pakai bawa pergi kerja. Bayangkan guna benda haram untuk pergi kerja. Sama jalan tu sebabnya jangan sekali-kali. Nabi pesan, ada dua benda Nabi pesan. Pertama, Nabi kata, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah emas tau. Bukannya jongkong, sejongkong dah. Lembah besar mana? Lembah besar tak lembah? Besar. 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kita sekarang, kalau dalam poket ada RM500 lah. Logo dah hari ni, dalam bank ada lagi 3,000. Okey lah, boleh tahan lah sampai hujung bulan, sampai bulan depan boleh lagi lah. Rasa macam tu, betul tak? Ada tak rasa macam tu? Ada. Ada orang garu kepala tu. Aduh, mana cik duit? Apasal bang? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak ada rasa nak bunuh kau orang tu? Cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank account, dia dah biasa ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itu sebab berburak dengan orang kaya ni, poning tau. Saya pernah jumpa ada satu Datuk Seri tu. Saya pergi berceramah kat rumah dia, bagi tazkirah. Besar rumah, 2 tingkat. Porsche, Jaguar, kan, Lamborghini. Saya tanya lah. Saya pula datang ni Azia kan. Mana pula dia nak parking ni? Tanya, nasib baik ada tompek. Sebelah Jaguar. Betul lah. Jaguar Pro 2. Okey lah. Kan? Okey lah parking sebelah. Saya tanya lah, Datuk, agak mahal rumah Datuk ni. Tak ada lah Ustaz. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, aku dah salah jawab. Dia cakap. Kan? Tapi dia tak belagak pun. Tapi pada dia tu murah. Kita jangan ikut orang. Ikut kemampuan kita. Tekan lift butang sendiri kan. Naik lift butang sendiri. Ukur baju badan sendiri. Saya ingat arwah wan saya. Belah mak saya. Arwah wan saya. Wan ni nenek ni sembilan cakap. Kau tak faham lah. Wan saya sebut kancil kalau nak berak macam gajah mampu kita. Faham tak maksudnya? Kancil nak buang air besar macam gajah. Mati ke tak mati kancil? Matilah. Ikut kemampuan kita. Itu yang pertama. Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Maka jawapan juga Nabi bagi. Nabi kata, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jadi jangan nipu klaim, takkan cukup. Tak pernah cukup duit yang nipu ni, tak pernah. Iya, biar ada sikit. Dulu boleh. Ya, sebab hari ni ceramah. Tanyalah berapa bayar.
Okey je. Okey. Tak ada masalah. So tanya orang lain. Kenapa dia panggil Samsul Debat? Sebab dia tahu orang lain tak pelik bayar macam tu. Betul ke tidak? Ngaku. Ya. Tak, cakap betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kenapa saya tanya kat diri saya, kalau dulu aku boleh ceramah bayar lagi murah pada tu, kenapa sekarang tak boleh? Sebab apa? Sejak bila lah meniaga dengan ilmu ni kata. Ya. Dah masuk free, datanglah. Ceramah. Pek jumpa kawan-kawan baru, muka-muka baru datang. Pek tengok depan-depan kan. Korang akal kau dengan ceramah ini sama ada ilmu ataupun selfie dua tu ya. Aku tahu. Akal tu tak ada mana lain dengan. Tapi tak apalah. Tapi paling tidak manfaat ilmu tu ambil. Saya pernah ceramah dulu. Kena panggil ceramah dekat mana tu? Dekat Benta. Sekolah Kebangsaan Benta. Benta ni sempadan Lipis. Orang Kuala Lipis. Mana ada orang Kuala Lipis ni ada? Tak ada. Mana? Tak mengaku pula dah. Mana orang ada Lipis? Dah tak apalah. Tak kisahlah. Tapi dekat Benta tu, masa saya ceramah kat Benta tu, dia combine 10 sekolah untuk motivasi UPSR. 10 sekolah. Combine. Lepas tu bajet kami 300. Terangkit koning. Nak saya mengakulah sebagai manusia, saya takut sebab jauh daripada Seraman nak pergi Lipis boleh tahan lah kan. Nak pergi kat Benta tu. Tapi saya kata tak apa, jangan batal program. Tapi saya cakap dengan PA saya, cakap dengan dia, cuba tanya kalau ada tempat lain yang nak buat program kat. Tak adalah saya pergi satu tempat aja. Ada satu tempat, dia kata satu tempat lagi pun nak bayar 300 juga. Boleh lah, jalan lah. Jadi saya boleh singgah makan ikan patin steam fish Azmi kat atas bukit tu. Kan? Betul? Betul tak? Kau dah berapa puluh tahun tak balik kampung, cakap? Maknanya tak betul. Patin steam. Saya cakap patin steam paling sadap kat tekak. Saya dah rasa semualah. Kat Temeloh dah rasa apa semua. Tapi terbaiklah kat saya tu lah. Dekat Kuala Lipis. Memang sadap. Terbaiklah. Dia punya bau pun sadap. Kan? Jadi apa yang berlaku, saya nak ceritakan yang pasal 300 tu tadi. Sampai di Sekolah Kebangsaan Benta, gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR. Rupa-rupanya calon UPSR setiap sekolah tu, satu sekolah tu seorang. Satu sekolah ni ada 2 orang. Lah, buat apa ramai budak ni? Kita ni lagi ramai daripada dia. 10 sekolah. Dan kemudian 300 tu pula cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Makna bayangan kalau saya tolak tadi, kecewa tak dia. Gembira betul cikgu tu dengan budak-budak tu. Alhamdulillah. Jadi makna kata, jangan fikir nak kaya. Kerja kita ni ikut amanah dia. Tu. Amanah saya datang ini nyampaikan ilmu. Share lah. Kan? Bagi kesedaran, mudah-mudahan. Cari rezeki yang halal. InsyaAllah. Sampai masa besok. Kita dengan berapa ramai dah orang cakap, aku besok dah pencen tak payah fikir apa. Duit kedua SP aku pun ada. Aku pun ada pencen aku sikit. Alhamdulillah. Golden handshake aku punya duit cuti convert cuti aku semua. Okey lah. Boleh lah. Aku tak payah fikir apa. Boleh relax. Tak sampai 2 minggu pegang senapang depan bank. Kau ke bank itu pencen kau tak payah kerja. Dah relax kan. Nah, saya bukan menghina kejaya jadi pengurusan samatan, tapi kenapa puncanya kadang-kadang mak ayah saya tu, sebab saya ceramah untuk persaraan. Kursus persaraan untuk kaitan dengan kerajaan, dengan ada satu grup dia buat dekat hospital universiti. Dekat dewan tu lah dia pakai. Saya cakap, berhenti-berhentilah keluarkan duit untuk anak menikah ni. Dia bila dia pencen, anak nak nikah. Ni kau pergi keluarkan duit pencen kau, apa budak tu nak nikah, kau carilah duit kau. Yang menggata siapa? Yang sadap siapa? Cakap. Tak, saya cakap betul tak? Duit tak ada lah, tak payahlah kahwin. Memakap-makap menyusahkan mak ayah. Apa? Kan? Itu je jawab. Cari. Kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Bersederhana. Jangan kau kacau. Duit tu lah mak ayah nak pergi Makkah, mak ayah nak pergi bercuti. Dia tak mengasuh bercuti pada muda makin ni. Biar ada bercuti. Pengarah. Bila bercuti? Ponik ya kerja. Kan? Sebenarnya mana satu pengarah ni? Oh, okey. Sorry tu. Dah betul lah. Betul. Tak, tuan-tuan jangan cakap
Dia untunglah VIP duduk sofa sadap ni, duduk sofa depan ni semua tanggungjawab besar ni. Tak sambung dengan kita yang main-main. Tapi itulah dia. Sampai masuk pencen, jangan susahkan diri. Jangan kita nak menyusah diri kita. Setakat yang kita boleh bagi. Boleh tolong anak, bukan boleh tak boleh tolong. Padan-padan lah. Sampai duit kenduri, duit kambing, duit lembu, duit apa semua kita faham. Melainkan tak apalah, mak sumbangkan sikit. Yang tu lah. Cuma anak tu, mak tenang, ni mak jangan risau, semua dah siap dah, kita buat simple-simple je. Hantaran apa? Hantaran dah cakap dah Quran je. Oh mak, kan. Kan? Betul lah tu, baik dah tu kan. Tak ada ringan, tak ada. Mas kahwin senaskah Quran. Ada dua lah Qurannya. Hantaran Quran, mas kahwin pun Quran. Kan? Tapi ada bagi nilaian duit sikit, bagilah. Kan? Makna kata kita tengok sekarang ni dalam keadaan keberkatan pula. Cerita tentang keberkatan. Ingat ya, tinggalkan benda-benda khianat dalam kerja kita nak dapat keberkatan. Jangan tipu panjat, jangan tipu apa. Keberkatan ni apa? Maksud berkat ni adalah kebaikan yang Allah berikan walaupun sedikit tapi berkembang. Itu berkat. Berkat apa juga kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit tapi berkembang. Contoh, mama tak boleh bagi banyak tau duit belanja hari ni bagi kat anak kita. Nah, mama bagi RM1 je. Duduk KL, RM1. Putranya. Saya terkejut tau waktu ni, cerita dalam 10 tahun lepas. Saya pergi Putrajaya dekat Presin 8, ada Medan Selera. Presin 8 kan? Medan Selera tu kan? Saya masa tu ada satu pergi ke mahkamah masa tu. Ada kes mahkamah perbicaraan tentang ada satu isu kes pembentungan apa tak. Ada projek sesama lah. Jadi saya mewakili sektor kerajaan untuk jadi pemerhati kes tu lah. Jadi bila saya pergi dekat situ, sampai dekat situ berhentilah makan. Tengah hari tu sebelum balik, singgah kat Medan Selera tu. Budak-budak sekolah tu pakai seluar biru, sekolah rendah. Duduk, bang kira bang. Dia suruh kira tu. Budak sekolah rendah tu. Tak pernah fikirlah. Bayangkan hari ni lagi lah. Jangan cakap. Bang saya transfer dah. Bayangkanlah agak macam tu lah hari ni. Agak lah kan. Budak dah canggih sekarang ni. Zaman dah berubah. Kita kena timbul hakikat. Dah tak sama macam dulu. Kita dulu lain. Sekarang dah lain. Dulu anak-anak marah kenapa tak bagi kita main kulima. Kulima nak keluar main. Besar tak boleh main. Alah, hujan nak tambah ke hujan? Alah, sikit je. Main dulu kan. Budak sekarang marah sebab tak tahu password handphone mak dia. Marah. Dia tak dapat wifi. Marah. Dia nak main game, marah. Nak pergi mahkawan dia nak main game. Mana budak-budak sekarang? Semua zaman PUBG lah, apalah. Lepas tu dulu pukul 7 tutup TV. Mana berani buka TV? Sekarang pukul 7 berjamaah tengok TV. 7 hari mencintaiku dua. Saya tak tengok lah, tapi jahat betul Mak Leha. Saya dengar macam tu lah. Saya tak tengok. Sekarang cerita apa? Pengantin satu malam Tak, saya tanya cerita apa sekarang. Dah sampai mana dah? Sampai mana dah cerita? Sampai mana dah? Sampai episod apa dah? Alah, tayanglah apa-apa macam tak tengok lah, tak tengok. Sudahlah. Cara golak pun aku tahu dia tengok. Kan? Tengok itu masa PKP tu. Back to back nak drama Korea. Macam mana amanah bekerja? Cakap kat rumah, macam mana amanah bekerja? Tak payahlah, bos back meeting dia boleh lalap depan telefon. Kan? Ya. Lepas tu dah hanya dah kerja macam biasa balik, dia boleh lah apply BDR bekerja dari rumah. Apa pasal? Tak payah. BDR, perang badar tu kat rumah tu. Macam mana kena back kerja kat rumah? Kan susah tengah menaip. Nak susu. Alah susu pula budak ni. Baru nak naik. Hari ni lauk apa? Sekor lagi. La ilaha illallah. Yalah. Tapi orang perempuan masa PKP tu rajin dia tanya kita. Kan? Cakap je nak masak apa, bagilah idea. Cakaplah. Senyap masuk grup masak tak jadi. Dia memang dia tanya. Tapi dia datang tu bukan. Dia tanya kita tu bukan percuma tau. Dia tanya kita lauk-lauk tu. Hari-hari. Tidin. Tak dengar. Oi. Tidin. Ninja go. Tidin.
Aduh, barang sampai. Pening kepala aku lah. Ada sekali tu saya sampai tanya oleh isteri saya, yang masalah ni, kenapa bang? Hari ni tak ada barang sampai. Oh, sindir sindir. Kalau dah hari tak ada bunyi tu lain macam lah. Mesti akan ada barang sampai kan. Aduh, je barang sampai. Ya, dalam dia tanya-tanya lauk tu kan. Itulah. Macam-macam lah kan. Jadi, itulah dia. Dalam mencari keberkatan rezeki ni, walaupun sedikit tapi berkat. Kita bagi duit belanja. Nah, ambil long. Tak adalah banyak sangat mama boleh bagi. Mama. Putrajaya, mama. Mama. Siapa yang bahasa diri dia mama? Mama tak? Mama. Mama. Cakap je lah. Mama. Kak kampung mana kak? Johor Bahru. So, patutlah. Mama. Yang seorang tu mama kampung lo ni. Lah, Pobondo. Omak omak mama. Omak kau, ibu kau, umi kau. Tolong sikit. Kan, tapi tak apalah. Ramai mama sini Macam mana? Kan, kau je Putrajaya. Putrajaya kan. Ya mama, papa. Abah, mak ke sana? Papa, mama. Mami, papi. Papi, daddy. Kan? Daddy lah. Tak, bagi belanja ke anak nah. Mama boleh bagi RM1 je. Tak apa mama. Duit ni Alun simpan dalam tabung. Lah, kenapa pula? Tak apa, Alun puasa. Puasa sunat. Allah, nampak? RM1 tu. Bagi RM1. Anak puasa. Mak pun tak puasa. Dah lah puasa balik tu. Mama. Ni result periksa. Anda cikgu dah bagi. Semua A. Nampak tak? Dengan sikit tadi. Tapi keberkatan. Itu sebabnya nak cari keberkatan ni, pertama jaga amanah tadi dah tentu. Saya explain dah tadi amanah-amanah dia. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Sedekah. Nabi pesan apa? Nabi pesan kan kita jangan minta kaya. Sampai bila pun kita takkan kaya. Maksud saya akan ada orang lagi kaya pada kita. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan tak. Allah uji kaya dengan cukup. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu pun bukanlah kaya pun, tapi cukup. Alhamdulillah, anak semua berjaya. Akhirnya untunglah kau anak kau dah jadi pegawai kat Sukan Wilayah. Wah, ada tak tahu kawan tu kerja kat sini, pembantu takbir ke, kan? Pembantu am ke. Tak tahu. Orang kampung orang tahu majlis sukannya. Tapi Alhamdulillah, syukur dengan apa yang ada. Kita ni nak bahagia, saya nak tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Tu aku malah tanya ya koma. Bila tanya ya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam tu. Golak kami kuat. Saya tanya, bahagia letak kat mana? Pula suami pula. Orang perempuan jawab, bahagia letak kat mana? Kat telinga ke, kat kening ke, kat mana? Weh, jantan, aku tanya perempuan. Apa yang kau tak faham dengan soalan tu? Cakap. Apa yang kau tak faham dengan soalan aku tu? Cakap. Saya tanya balik. Jawab. Bahagia letak kat mana, perempuan? Hati, tengok. Tengok jawab. Hati. Tapi yang menyebabkan lelaki tak bahagia selama ni. Sebab orang perempuan kadang-kadang terlupa. Daripada hati tu kan, dia naik ke mata. Orang lelaki pun sama lah. Kita pun sama. Jadi tak bahagia. Sebab patut kat hati ni bahagia ni. Tapi kat mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kita duduk dalam dewan ni. Tak kisahlah jawatan apa pun. Daripada setinggi-tinggi jawatan sampai serendah-rendah jawatan. Letak aja jawatan. Berpuluh ribu orang nak jawatan tu. Kat luar tu, tengah kulu kilir ni, bawa file folder tu, ke sana kemari. Nak kerja apa. Kita dah ada kerja. Jagalah elok-elok. Jangan khianat, jangan tipu klaim, jangan membohong. Bos kau ingat, bos kau tak pernah buat kau kerja-kerja yang kau buat tu. Jadi kau menipu tu semua, dia dah pernah buat dah dulu. Tak maksudnya dah tahu dah orang yang depan dia buat tu. Tolong pay pula. Tak adalah bos. Sorry, contoh. Dah kadang bos tanya, hello, kau kat mana? Saya dekat site ni bos.
Macam mana kau kat side, aku kat sini? Padan muka kau. Cakap tu orang. Saya kat luar sekejap bos, cari barang. Okey. Lambat kira balik pejabat. Cakap tu orang. Itu yang penting. Tempat hati sibuk tengok apa yang orang ada sampai takkan selesai. Buang penyakit-penyakit dalam hati tu. Buang perasaan tamak. Ambil hak orang, jangan. Buang perasaan sombong. Nak belagak dengan apa cakap? Nak belagak dengan apa? Contoh jadi pengarah. Dia kan ada bawah. Bawah kalau tak ada orang bawah, dia tak jadi pengarah. Apa nak kau jadi pengarah seorang duduk? Kita pula tak jadi apa kalau tak ada bos. Kena ada bos. Ada tampik boleh cerita. Kau orang kena marah apa-apa. Ni pasal ni, kenapa kamu kita pergi mesyuarat? Kenapa? Tak apa, nanti saya bincang dengan pengarah. Kau boleh tolak kat pengarah lagi. Pengarah nak tolak kat siapa? Tu kena faham. Tak pernah lagi bos kena marah dengan menteri wilayah lah. Apa salah ni tak siap ni Dr. Zainal? Apa sal ni? Apa masalah ni? Inilah budak saya lagi. Tak ada. Memang salah. Yalah, nanti saya tengokkan macam mana boleh selesaikan. Tapi kat pejabat siaplah kau. Togak-togak lah kau no. Betul. Tu sebab jangan minta. Sebab kadang kita sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Lelaki. Come on lah, move on. Dah berapa hari, berapa minggu dah. Sabar. Teruskan. Apa lagi yang kau nak sedih-sedih, nak attention lagi? Allah dah tulis Mira Filzah hak orang. Mira Filzah hak orang. Tiba-tiba 5 jam lagi. Apa sal? 5 jam lagi? Tahu dah nak akad nikah dah. Semua tension. Ya ke benar ke ni? Berlakon drama ke apa? Tanya. Tak ada. Kena terima hakikat. Kan? Kadang-kadang kita kena terima hakikat. Bahagia ni apa yang kita ada. Kadang-kadang kita lupa. Ya, tengok apa yang ada. Kenapa lah rumah dia besar? Kita ada rumah. Okey lah. Kenapa kereta dia besar? Kita ada kereta. Sudahlah. Saya naik Azia, okey? Berapa kali dia kena halau. Tapi okey ya. Tak ada siapa menyangka dia naik Azia tu penceramah. Top rank Malaysia lah tu. Betul lah kan? Tak ingat pening-pening. Tak, kau orang tak pakai kereta besar. Pening kepala, baik apa? Bukan tak ada kereta lain. Tapi kereta tu kena kesesuaian lah. Saya pergi macam mana naiknya? Kan pergi ni kalau baik ramai kan boleh naik. Naiklah apa yang sesuai. Bas ke lori ke apa, naiklah. Kan yang kita nak apa, baik apa? Nak pening-pening kepala. Nak mesti mewah-mewah apa pasal? Tak ya. Bukan apa, lagi satu hati elok sikit bila turun pada kereta tu boleh ceramah. Elok sikit turun. Ya. Saya ingat saya ceramah kat Kuantan. Kat hotel butik Kuantan. Masa untuk staff TM. Sampai kat sana, kereta bersuluh. Mak, kotor kereta tu. Saya kata, kopi basuh kereta ni dulu. Sudah kan pukul datang. Okey bos. Saya turun, dia terus jalan. Bayangkan Seremban. Pergi Kuantan tu. Naik Azia ni. Saya turun, dia terus jalan. Steady lah bos. Daripada Seremban datang naik Grab. Kereta aku tu. Ajar betul. Arah betul dia orang. Dia ceramah ada satu masjid dekat Ijuk lah. Dekat Ijuk Selangor. Ada satu masjid lah. Saya tak nak sebut banyak mana lah. Saya memang kalau sampai awal. Saya naik Azia. Saya takkan pakai ceramah. Pakai biasa je. Tapi dekat-dekat lah. Saya tengok. Saya main gelap. Memang saya pasal main gelap. Sebab nak kawal perasaan orang yang sebelah kereta saya dekat traffic light tu. Kenapa? Itu kan masalah. Jadi bila cermin gelap, orang tak perasan lah. Jadi bila sampai kat Masjid Ijuk tu, bila orang dah azan maghrib, orang dah qamat ya, dia orang masuk sembahyang, baru saya pergi belakang sekali. Senang saya nak jamak dengan isyak sekali. Jadi saya dah habis maghrib, saya jamak isyak. Pakcik sebelah saya tu boleh cakap tu, penceramah belum sampai. Dah aku comel pula. Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya lah, siapa penceramah? Samsul Debat. Sudah. Dia tak kena aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia sambung lagi tu. Senyap keluar TV ni, lambek sampai lah. Langsung senyap. Tak ada cakap apa-apa dah. Senyap lah. Tapi cakap dah. Saya diam lah. Lepas tu tak lama lepas tu. Penganjur tu, JK Masjid nampak kan. Tuan, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik. Saya mula dulu. Dia pun pandang. Saya pergi sampai depan, duduk kat meja tu, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Malu dah itulah, cakap siang pandang. Masalah dia dah pandang tau. Malam bukan dongar kan, siap pandang kan. Itu saya ceramah dekat mana tu? Ceramah dekat Maktab Polis.
ni perumahan polis Sungai Besi. So dia kata, Ustaz, lepas tu Sungai Besi, Ustaz berhenti, tunggu, kita escort. Escort 2 motor peronda dengan 1 kereta peronda private polis. Escort Azia. Yang kena escort lagi kecil tau. Tapi semua kata main-main. Kata tapi semua tu cakap apa tau? Dia tak cakap, dia escort Azia tu lah. Tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni tu. Agak macam tu lah. Tapi saya redha je lah. Tak nak bagi tahu apa, saya nak ajar semua tak apa. Berlapang dada. Allah bagi kita suami. Dah. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz Fatah Amin ataupun penceramah. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura, Maya Karin dan Nilofa. Syukur. Sebab tutup lampu sama. Kau ingat Mira Filza tu tutup lampu menyala muka? Tak ada. Sama gelap, tak payahlah kau pening-pening kepala. Syukur. Betul tak? Ya. Kita balik sekarang. Alhamdulillah balik tengok. Allah, anak kita. Syukur. Saya, anak tu kan. 3 perkara sebut. Tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak pun hantar anak pergi sekolah ni. Jadi, boleh hantar anak, hantarlah. Kedua, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Mustahak pasar malam. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Bawa anak-anak, nak apa? Ambil. Beranilah pasar malam. Cuba pasar raya tak meninggalkan, buatlah kan. Tapi betul tak? Dia nak aiskrim potong. Yang banyak belanja sikit amat Kalau mak cakap, bang dah lama nak tak pergi pasar malam. Bukan anak. Siapa punya yang banyak? Jagung, yang taufu, segala binatang apa yang ada boleh disapit itu kan. Semua dia ambil kan. Kuah lebih. Sudah barang anak adalah aiskrim potong tu. Tapi tak apalah. Tapi seronok lah dia pergi suasana tu kan. Dan yang ketiga, soalan yang paling tak tahan. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana? Wajar tu. Itu sebabnya. Pertama, nak bahagia, jangan sibuk tengok apa ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk tengok kelebihan orang sampai terlupa ada orang lagi susah pada kita. Dan ketiga, kita tak akan bahagia kalau sibuk katakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak. Apa kita ada hari ini sebenarnya adalah dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk pada kita. Berhempas pulas pagi, petang, siang, malam. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Nak murah rezeki, tak susah. Murah rezeki, ada je. Dia tak mestinya kaya. Ada kaya banyak masalah, buat apa? Dan sekarang kan, walaupun taklah nak kata kaya, taklah kaya sangat. Mungkin kita kan, dapatlah makan kedai tom yum. Okey. Dapat pergi lepak makan. Kena pula dah ada tempat tu. Ada tempat yang memang sedap kat tekak kita. Itu yang penting. Kau makan tempat besar-besar, rasa tak apa bondo, mahal pula bayar. Apa? Kau pergi dekat Manhattan Fish tu. Kau tam yang bangang tu pun dah 8 sampai 80-90 sekor. Belum bayar semua sekali. 300-400 monong. Kau yang pilih restoran tu. Tapi apa sadap macam cakap. Iya, tu sebab kadang-kadang kita masak kat rumah lagi sedap. Tu sebab orang lelaki kadang dia gambar isteri masak kat rumah. Lempar-lempar jadi. Tu rezeki tu. Iya. Bila kita sedekah, dia ada 3. Pertama, Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tu jangan tinggal. Kedua, nak murah rezeki. Macam mana cara? Sedekah subuh. Wait. Maknanya bangun pagi, sebelum subuh tu, ambil phone, transfer online. Masukkan kat tabung mana kita nak masuk. RM1. Saya boleh tunjuk lah, saya punya mesej tu. RM1 yang dia masuk. Dekat tabung tu, dekat tabung yayasan yang family saya buat tu, RM1 tu. Saya tulis, doakan saya kaya. Dia punya description. Bang, masuk RM1. Tak, kita nampak benda tu kecil tau. Tapi waktu subuh, sebab apa? Malaikat dia akan cakap. Contoh, siapa nama kak? Siapa nama kak? Apa? Ya? Wana. Ya Allah, malaikat bila tengok Wana transfer RM1 ataupun kat rumah kalau tak nak transfer, letak dalam buat satu tabung dalam botol je ni. Setiap pagi masuk RM1 kat situ. Masuk 50 sen, masuk 20 sen. Anak-anak semua masuk. Niat ni, tabung ni penuh nak hantar kat masjid wilayah. Contohlah. Nak masjid Putrajaya. Kita nak suruh suami hantar hari Jumaat, nanti dia pergi sampai Jumaat, abang bawa ni bang, tolong masuk kan. Masa kita masuk pagi tu, Allah dah sebut, Ya Allah, Wana ni masukkan 50 sen, Ya Allah, dia mulakan hari dia dengan bersedekah kepadamu, maka kau perluaskanlah rezeki dia seluas-luasnya untuk hari ni, Ya Allah. Macam tu doa malaikat untuk kita. Ketiga, sedekah. Sebab sedekah pertama, apa kelebihan sedekah? Mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Kejap-kejap bagi.
Wah, bukan kaya sangat pun, tapi dia bagi. Tak kisahlah sikit pun bagi. Kedua, akan membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Pernah tak orang perempuan bayar bil, bayar. Hai, berlebih lagi. Apa yang belum bayar? Bil semua dah bayar dah ni. Cik, berlebih. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Yang suami nak tak cukup, mana pergi duit aku tentang. Contoh lah. Contoh tak. Ni contoh tak. Ni contoh lah. Memang takkan berlaku lah. Jarang lah. Sebab dia sehati sejiwa. Wallet pun sama. Cuma gambar IC je beza. Yang lain semua sama. Susunan semua sama. Itulah masalah tu kan. Yang membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup, itu penting. Yang ketiga, memanjangkan usia, panjang umur, jauh pada penyakit, elok, sehat walafiat. Itu penting. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Apa rezeki? Rezeki tempat kerja seronok. Rezeki kawan-kawan baik. Rezeki suami romantik. Suami balik romantik. Ayang. Abang dah balik. Romantik kan. Ini tanya, berbalik? Apa benda soalan tu? Suami memang berbalik? Kau tanya berbalik? Berbalik bang? Tak. Baru nak pergi. Buta ke apa cakap? Marahlah suami tu. Ambil tengah tension. Mak nak minum apa? Kau ambil lah kacun tikus. Siapa dekat dapur tu bawa keluar. Takkanlah kau tak tahu dia suka minum air apa. Kan? Abang, hari ni kan rasa lama sangat. Kenapa pula? Ingat telefon air rosak. Kenapa pula tak bunyi-bunyi dari pagi? Amboi, nak sindir abang tak call lah tu. Abang banyak kerja lah yang. Yelah, banyak kerja pun takkan tak ada masa. WhatsApp lah. Tu tak abang. Risau tau kat rumah ni. Nampak? Tentu. Rezeki isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar tolu jadi ayam. Begitu. Rumah. Hana betul dia masak kan. Itu sebab orang perempuan sebenarnya senang masuk syurga tu ikut dia. Suami minta tu, siapkan makan dia. Jaga paut. Jaga mata, jaga hidung, jaga telinga, jaga paut. InsyaAllah bahagia. Jaga mata, lawa-lawa. Ni lawa kayak pejabat. Kat rumah kau tengok, dia buang tudung. Dah sehari suntuk kayak pejabat. Dia buang tudung. Zap. Kambang. Dan dia pakai baju binatang tu. Zap. Cari habitat yang. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejap bilik air. Tu yang suami nak balik dah terbayang berapa ekor kelawar ni. Tak, lawa-lawa. Jaga mata tau. Jaga mata. Contoh hari Selasa pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Lepas tu berdiri depan pintu macam ni. Suami ni motor balik, toy ke parit. Salah rumah aku ni kata kan. Hari Rabu pakai bikini, siap dengan kain batik, topi, ikat topi. Oh, terbaik. Hari Khamis pakai jaring. Contoh hari ni apa? Khamis kan? Jadi dia dah berak sama dia. Weh, hari ni apa? Khamis tak boleh lambat. Weh, hari ni jaring ni. Macam tu lah, dia balik awal. Jadi dia akan balik awal. Dia dah tahu dah jadual. Nampak tak? Jaga mata, jaga hidung. Jaga hidung, wangi-wangi. Baik suami, baik isteri, dua-dua kena wangi-wangi. Ini bersepah. La ilaha illallah. Kantun la ilaha illallah. Zap. Sorry. Orang perempuan dapat zap. Sorry, la ilaha. Hilang keayuan ni. Dulu sebelum kahwin nak kontut masuk bilik air. La ilaha illallah. Sekarang mana sompek. Berlawan laki bini, zap, ambil kau ni. Tak kau poning anak tengah tu. Jaga telinga, cakap yang baik-baik, jaga paut, masak ni untuk suami. Kadang ialah kena faham lah perempuan ni sibuk. Maklumlah kerja kat Majlis Sukan Negara. Kan wilayah persekutuan kan. Jadi dia sibuk lah. Jadi kadang orang perempuan ni dah masak macam-macam lah. Jadi orang lelaki ni memang gemar tau. Memang Allah datangkan suami dia menguji kesabaran perempuan. Perempuan dah masak macam-macam. Dia tetap tanya benda yang tak ada. Dia akan tanya, telur dadah tak ada ke? Wah, itu pada perempuan yang tak sabar. Macam binatang masak dah. Apa benda nak tolok lagi? Tolok. Muka macam tolok. La ilaha illallah. Suami tak, abang tanya je. Kena marah. Kadang-kadang cakap lembut, maksud kasar. Telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Wajar. Sebab kebetulan telur mata kebau dah ada. Telur mata kebau dah ada, telur rebus dah ada. Tanya kat telur dadah. Apa salahnya?
Telur dadah tak ada ke? Apa nak telur dadah? Sekejap yang pergi goreng sekejap. Langsung pegang tangannya. Tak payah. Abang lepas. Tak payah. Duduk. Abang, saya goreng kejap je. Tak apa, duduklah abang. 2 minit je. Yang, apalah maksudnya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang, anak-anak ke meja makan tu muntah belilah. Tak terdaya. Kenapa lah time ni kau bercinta, ya Allah. Tapi itu rezeki. Kebenaran rezeki anak pandai. Riza anak cemerlang. Rezeki. Kita pangkat tak tinggi tapi anak pandai. Yang bayanganlah paling gembira tengok anak konvo. Ya Allah Akbar. Kan menangis orang perempuan biasalah. Bah anak kita. Anak kita konvo lah, Abang. Tengok anak kita. Yang suami kau ni cuba sabar boleh tak? Abang takkan tak gembira nak kita konvo. Konvo tadika kok je pun. Konvo tadika. Konvo tadika. Macam tu punya gembira. Konvo tadika. Tak bukan apa. Sebab apa? Anak mak tu sedih sebab dia tak pernah tengok anak dia boleh buat persembahan macam tu, ikut disiplin cikgu dia ajar kat rumah, tak ada orang cakap. Kan? Jadi rezeki Tuhan bagi anak berjaya, dapat mak mentua baik, dapat mak yang memahami, dapat keluarga yang support kita dari segi apa juga yang kita buat. Semua rezeki. Jadi itu berkat. Jadi nak mencari keberkatan, jaga amanah. Jaga amanah. Dan tentang nikmat, ada satu lagi yang saya kata silaturahim, nikmat dan juga amanah tadi. Nikmat tak cerita lagi. Maknanya ada satu lagi camah kena pakai. Maknanya dua lah. Dua lagi camah. Jadi saya rasa itu saja. Sebab dah pukul 10.30 dah. Janji sejam sian. You all ada kerja nak buat kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu macam kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sedikit makluman. SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?